بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam pengajian kitab Qala'idul Jawahir pada menyatakan riwayat hidup Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah, kita dah sampai pada muka surat 32. Jadi penulis berkata, satu ketika Syekh Abdul Hasan Ali Ibn al-Hiti masuk ke dalam rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang menceritakan kisah tersebut iaitu Syekh Abdullah Muhammad bin Abil Ghanaim. Dia berkata, aku pergi bersama-sama dengan Syekh Abdul Hasan Ali al-Hiti. Tiba-tiba kami mendapati di dalam saluran air terdapat seorang pemuda yang terlentang di dalam saluran air tersebut. Dan pemuda tadi berkata kepada Syekh Ali ibn al-Hiti radhiyallahu anhu, wahai tuan, mohonlah syafaat bagiku di sisi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kemudian apabila kami masuk menziarahi Syekh Abdul Qadir, maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada Syekh Ali al-Hiti, qad wahabtuhu laka, aku serahkan pemuda tersebut kepada kamu. Kemudian Syekh Ali dan daku keluar, dan kami melihat pemuda tersebut dah boleh berdiri dan keluar daripada saluran air tersebut. Kemudian pemuda tadi pun terbang di udara. Kemudian kami masuk semula kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan kami berkata kepadanya, apakah yang telah berlaku? Maka Syekh Abdul Qadir berkata, sesungguhnya pemuda tersebut sedang terbang di udara. Kemudian dia berkata, di dalam dirinya tiada lagi di Baghdad manusia ataupun mana-mana lelaki yang seumpama dengan darjatku. Maka serta-merta Syekh Abdul Qadir Jailani menarik segala kurniaan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada pemuda tersebut. Maka sebab itulah daripada dia tengah terbang di udara, maka dia terus terjatuh ke lantai. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, kalaulah tidak kerana Syekh Ali memohon syafaat untuk pemuda tersebut, nescaya aku tidak akan mengembalikan semula segala keramat dan kelebihan yang telah diberikan kepada pemuda tersebut. Jadi di situ kita memahami bahawa adab, walaupun kita telah dikurniakan keramat, maka hendaklah kita tadi beradab dengan kekasih Allah yang kita tidak ketahui kedudukan mereka lebih tinggi daripada kita. Dan dalam kisah yang lain, satu ketika ramai orang datang menziarahi Syekh Abdul Qadir Jailani. Lebih kurang 300 orang yang duduk di beranda menunggu atau untuk mendengar ucapan daripada ataupun tazkirah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka tiba-tiba Syekh keluar, pergi ke kawasan lapang, dan Syekh memanggil semua manusia agar keluar serta merta bersama-sama dengan Syekh Abdul Qadir. Maka apabila semua orang dah keluar daripada kawasan beranda tersebut, maksudnya kawasan di luar bangunan yang berbumbung, maka tiba-tiba atap bumbung tadi jatuh dan terselamat semua manusia. Jadi Syekh berkata, sesungguhnya aku berada di dalam rumah, maka satu suara datang kepadaku berkata bahawa bumbung akan jatuh sekarang. Maka aku berasa amat belas kasihan kepada kamu semua, lalu aku memanggil kamu semua keluar agar kamu semua selamat. Dan dalam satu kisah yang lain, ini satu kisah menceritakan tentang Abi Muhammad Ibnul Khashab An-Nahwi, mana salah seorang ahli bahasa Arab yang amat agung di zaman tersebut, yang setengah ulama berkata dia tadi sama mencapai martabat Syekh Abu Ali Al-Farisi.
Dari Abi Muhammad Ibn Khashab berkata, semasa aku muda, aku mempelajari ilmu Nahu. Dan aku mendengar manusia menceritakan bahawa Syekh Abdul Qadir Jailani mampu bercakap bertutur dengan bahasa yang amat cantik di dalam majlis-majlis pengajian tazkirahnya. Lalu aku ingin mendengar, tetapi waktu aku tak sempatnya sebab dia sibuk belajar bahasa Arab tadi. Maka tiba-tiba satu hari berkebetulan aku menghadiri majlisnya. Maka tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani memandang ke arahku, tempat aku duduk dan Syekh berkata, wahai manusia ini, bersahabatlah dengan kami. Nescaya aku akan menjadikan kamu si bawah pada zaman ini. Maka disebabkan Syekh Abdul Qadir Jailani berkata sedemikian, maka aku pun serta-merta bersahabat bersama-sama mengambil manfaat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, sehinggalah Allah Ta'ala kurniakan ilham dengan pelbagai kaedah-kaedah Nahu di dalam diriku dan hukum-hukum di dalam Nahu, dan banyak lagi ilmu lain yang aku tak pernah tahu pun sebelum ni, dan aku tidak pernah mendengarnya daripada mana-mana manusia lain. Dan dengan sebab bersahabat dengan Syekh, berguru dengan Syekh, berkhidmat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, dalam tempoh masa yang kurang daripada setahun, aku telah mendapat ilmu yang lebih banyak daripada semua masa yang telah aku gunakan untuk belajar. Dan aku telah lupa semua ilmu-ilmu lain, melainkan apa yang telah aku dapat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani sahaja. Itulah keberkatan apabila kita tadi mempelajari ilmu zahir seperti fiqh, usul fiqh, Nahu, bahasa Arab dan kita bersahabat dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu kita tidak akan lebih bertambah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdul Hasan Ali Ibn Mala'id berkata, satu ketika aku hadir bersama ramai orang menziarahi Syekh Abdul Qadir. Manusia tadi menziarahi Syekh Abdul Qadir pada hajat, dan mereka mohon doa daripada Syekh. Dan dari kalangan orang yang datang tadi ialah seorang pemuda yang masih lagi belum tumbuh janggutnya. Dan pemuda tadi dia, maksudnya remaja tadi lah, dia mempunyai akhlak yang tidak baik. Maksudnya dia sentiasa berjunuk, tak nak mandi wajib, tidak mahu membersihkan diri daripada kencing dan seumpamanya. Dan berkebetulan satu ketika kami bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan masing-masing memohon doa, dan maka kami pun salam mencium tangan Syekh. Maka tiba-tiba budak pemuda tadi yang tidak menjaga kebersihan dirinya datang dan ingin mencium tangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani melapik tangan Syekh tadi dengan dia punya lengan baju tadi. Dan Syekh memandang kepada pemuda tersebut dengan satu pandangan, maka serta-merta pemuda tadi pengsan. Lalu apabila dia sedar, maka janggutnya serta-merta telah tumbuh, dan Syekh tadi, dan serta-merta pemuda tadi bangun kepada Syekh dan bertaubat. Dan dia berkata, dan semenjak daripada itu Syekh Abdul Qadir Jailani mula bersalam dengannya. Dan difahami daripada situ bahawa begitulah cara Syekh Abdul Qadir Jailani mentazkiyahkan manusia. Maksudnya manusia yang suka dengan kekotoran, suka dengan maksiat, maka Syekh Abdul Qadir Jailani berusaha dengan himmah, maksudnya dengan kurniaan keramat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, untuk mengubah sesuatu manusia kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat satu kisah bahawa seorang pemuda yang bernama Abul Khair Karum, dia berkata, apabila bapaku ingin meninggal dunia, aku berkata kepadaku, wasiatkanlah kepadaku siapakah yang nak aku jadikan guru setelah kewafatanmu. Maka bapa berkata, hendaklah kamu mengikut Syekh Abdul Qadir. Maka aku menyangka bapaku berkata sedemikian kerana dia dah tak boleh nak berfikir, jadi dia sebut saja nama siapa-siapa. Maka aku pun biarkan sekejap. Kemudian aku tanya lagi kepada bapaku, tolong wasiatkan kepadaku dengan siapakah aku ingin berguru setelah kematianmu. Maka bapa dia tetap berkata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian aku membiarkan lagi bapaku dan aku ulang soalan tersebut pada kali ketiga. Maka bapa dia berkata, sekiranya satu zaman yang ada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka tidak boleh diikuti melainkan Syekh Abdul Qadir Jailani sahaja. Maka apabila bapa telah meninggal dunia, aku pun datang ke Baghdad dan aku menghadiri majlis Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan dalam majlis tersebut terdapat Syekh Baqa Ibn Battu dan Syekh Abu Sa'id Qailawi
dan Syekh Ali Al-Hiti dan ramai lagi daripada syekh-syekh yang agung di zaman tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku bukan seperti orang lain, aku bukan seperti guru-guru lain yang memberi tazkirah, yang memberi nasihat. Sesungguhnya aku bercakap dengan perintah daripada Allah. Sesungguhnya percakapanku ini didengari oleh manusia-manusia di udara. Maka Syekh mengangkat kepalanya di udara, dan aku juga mengangkat kepalaku ke langit. Lalu aku melihat manusia yang bersaf-saf, yang berbaris-baris daripada nur di atas kuda daripada cahaya, sehingga kan mereka yang begitu ramai di langit tadi menghalang antara pandanganku dengan memandang kepada langit tadi. Maka manusia apabila aku melihat perkara itu, aku serta-merta berlari, kan aku berlari sehingga aku sampai kepada kursi tempat duduk Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani memegang telingaku dan berkata, wahai Karum, tak memadai ke, masa tak cukup ke, bapa kamu pada kali pertama telah mewasiatkan kepada kamu untuk berguru dengan aku? Maka aku serta-merta bertaubat dan menundukkan kepala di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ini satu kisah yang amat penting lah, menceritakan tentang keagungan ilmu dan ketinggian ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka diriwayatkan oleh Mufarrij Ibn Nabhan, apabila telah terkenal keagungan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka di zaman tersebut 100 ahli fiqh daripada orang-orang yang amat mahir dari kalangan fiqh, dari kalangan ahli Baghdad di dalam ilmu fiqh dan cerdik pandai daripada mereka berkata, mereka bersepakat untuk setiap orang bertanya satu masalah dalam satu bidang ilmu lain daripada persoalan yang ditanya oleh orang yang lain, dan mereka tadi akan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mereka tadi menzahirkan yang Syekh Abdul Qadir tadi sebenarnya tidak mempunyai ilmu. Lalu mereka datang 100 orang tadi pada ketika Syekh Abdul Qadir sedang memberikan nasihat dan tazkirahnya, dan yang menceritakan kisahnya berkata, aku pada ketika itu berada dalam majlis tersebut. Maka apabila semua 100 orang tidak duduk, maka Syekh Abdul Qadir Jailani memejamkan kepalanya dan menundukkan kepalanya. Maka keluar daripada dada Syekh Abdul Qadir Jailani satu cahaya seperti kilat, dan cahaya tersebut tidak dilihat melainkan orang yang Allah kehendaki saja. Maka kesemua cahaya tersebut berjalan masuk ke dalam dada 100 orang yang datang tadi. Maka tidaklah cahaya tadi melintas di atas dada setiap orang daripada 100 tadi. Mereka menjadi bingung dan menjerit, dan mereka tadi mengoyakkan baju-baju mereka, dan mereka membuang segala serban yang ada di atas kepala mereka, segala kain, dan mereka pergi kepada kursi tempat duduk Syekh Abdul Qadir Jailani dan meletakkan kepala mereka di atas kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kesemua ahli majlis berasa amat hairan, dan seolah-olah mereka berkata, dan semua manusia menjerit, seolah-olah telah berlaku di Baghdad satu gempa bumi dan seumpamanya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani memanggil setiap seorang daripada 100 tersebut, dan Syekh Abdul Qadir Jailani memeluk mereka seorang memeluk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sampailah kepada 100 orang yang terakhir. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, adapun kamu, orang yang pertama, soalan yang kamu ingin tanya ialah demikian-demikian, dan jawapannya ialah demikian-demikian, sampailah kepada 100 orang tadi. Apabila setelah selesai, Syekh menyatakan soalan, dan Syekh menjawab sendiri soalan tersebut. Maka aku pun datang kepada salah seorang daripada 100 tadi, dan aku bertanya kepada mereka, apakah kad yang menimpa kamu? Jadi mereka berkata, sesungguhnya apabila kami duduk, maka tiba-tiba segala ilmu yang ada di dalam dada kami hilang. Maka seolah kami telah menjadi orang yang amat jahil. Maka seolah kami menjerit, seolah kami mengoyakkan baju kami, dan seolah kami tidak pernah belajar seumur hidup. Kemudian apabila Syekh Abdul Qadir Jailani memeluk kami, serta merta semua ilmu kami datang semula. Dan Syekh Abdul Qadir telah menyatakan kepada setiap daripada kami soalan-soalan kami yang telah kami sembunyikan di dalam hati, dan Syekh telah memberikan jawapan yang kami tak pernah dengar dengan jawapan tersebut. Radhiyallahu anhu. Jadi itu ialah salah satu keagungan ilmu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita tadi dituntut untuk beradab, dan jangan sekali-kali kita merasakan ilmu kita lebih tinggi daripada mereka. Kan, walaupun ilmu zahir, walaupun ilmu seperti fiqh, bahasa Arab dan seumpamanya,
Kerana ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat dinilai, ditandingi dengan ilmu yang kita usaha mempelajarinya dengan kemampuan kita sendiri. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi ta'zim di dalam diri kita kepada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.